Baik, terima kasih kepada tayangan inovasi program Minda Sihat Sekolah Menengah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar yang dipimpin oleh Cikgu Kaunseling Cikgu Nurul Huda binti Ramli dan juga Cikgu Abdul Muiz bin Muhammad Rosli. Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang masih lagi setia, pekat, melekat bersama dengan kami dalam bengkel program Minda Sihat, bengkel pelaksanaan program Minda Sihat kebiasaan baru sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebenarnya saya tak berseorangan, saya bersama dengan orang yang tak asing lagi, famous satu Malaysia. Ya, handsome bergaya hari ini. Wow, hebat. Kita bersama dengan Encik Muhammad Filus, Encik Muhammad Filus bin Abdullah, penolong pengarah unit pengurusan kaunseling dan kerjaya murid Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Cik Filus. Waalaikumsalam. Sihat ini wabarakatuh. Sihat. Alhamdulillah, nampak masih makin handsome. Selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa. Alhamdulillah, ya, saya lebih kurang dalam 3,5 kilo. Ya, alhamdulillah. 3,5 kilo. Tapi buka puasa tu memang habis terus. Itu yang dikatakan minda sihat, mental sihat, badan sihat. Alhamdulillah. Dia semua kena sihat. Yang kita harapkan cikgu-cikgu kita yang menonton secara langsung sekarang ni pun dalam keadaan yang sihat, sejahtera, mental sihat, fizikal sihat. Mungkin dia tak sihat sebab menu semua dah masak dah. Tak tahu menu apa lagi nak masak, tu pun menyumbang kepada tak sihat juga tu. Betul. Jadi hari ini kita nak cakap tentang pengoperasian dan pelaksanaan program Minda Sihat tahun 2021. Harapnya kalau dengar pengoperasian ni dan juga pelaksanaan ni terus kekal sihat, jangan tak sihat, terus kekal sihat. Baik, kita dengar macam-macam. Itu yang seperti saya cakap tadi, Kementerian Pendidikan Malaysia bukan sahaja mementingkan sihat daripada segi luaran untuk murid-murid di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, malah mengambil titik berat yang paling penting untuk sihat di dalam, sihat di luar, mental sihat, badan sihat dan sebagainya. Untuk membicarakan tentang pengoperasian dan pelaksanaan program Minda Sihat bagi tahun 2001 ini, orang yang tak asing lagi akan membincangkan tentang tajuk ini, iaitu Encik Muhammad Filus. Untuk itu saya serahkan dulu kepada Encik Muhammad Filus untuk menerangkan tentang pengoperasian dan pelaksanaan program Minda Sihat bagi tahun 2021. Dengan segala hormat, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Muhammad Hanif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana Selangor yang merupakan moderator pada pagi ini. Alhamdulillah, pada pagi ini saya rasa cukup bersemangat kerana dapat bersama-sama dengan semua guru bimbingan dan kaunseling di seluruh Malaysia untuk kita bersama-sama memahami pelaksanaan program Minda Sihat bagi tahun 2021. Dan untuk makluman semua, kita baru saja dimaklumkan bahawa pada tahun ini bermula pada bulan Mei minggu depan, sekolah akan mula ditutup dan disambung dengan cuti hari raya, kemudian penggal baharu, cuti penggal pertengahan tahun, seterusnya diberi PDPR di rumah sehinggalah 13 Jun 2021. Itu setakat yang dimaklumkan kepada kita semua. Jadi oleh sebab itu kita merasakan program Minda Sihat ini perlu diberi makluman yang jelas kepada semua guru bimbingan dan kaunseling supaya kita jelas bahawa fokus keempat, fokus utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kita iaitu psikososial dan kesejahteraan mental untuk melahirkan murid kita yang sihat pemikirannya. Jadi elemen ini makin penting, makin signifikan bila mana tempoh pandemik ini dan keadaan semasa yang memerlukan kita menyokong emosi murid-murid kita supaya mereka lebih bersedia menghadapi apa jua cabaran dan juga berdaya tahan dalam aspek ini. Okey, sambil saya terangkan ini, saya juga ada sediakan paparan kita panggil layar untuk perkongsian bersama supaya penerangan ini lebih jelas. Jadi untuk makluman semua, apa yang ingin saya tekankan pada tahun 2021 ada beberapa elemen penambahbaikan
bagi memastikan pelaksanaan program minda sihat kebiasaan baru tahun 2021 ini lebih lancar pelaksanaannya, lebih membantu guru-guru bimbingan dan kaunseling kita, dan secara tak langsung kita dapat menyokong kesejahteraan diri murid-murid kita. Jadi dalam elemen ini yang paling penting sekali, tahun lepas kita dah perkenalkan 2020, tahun ini kita pemudahkan guru kita dengan pelaksanaan beberapa elemen-elemen baru yang pada saya penting untuk kita jelaskan. Okey, yang pertama, saya lebih suka tekankan kepada objektif lah. Objektif pelaksanaan program minda sihat kita, iaitu yang pertama sekali ialah kita nak bugarkan. Bugar ni maksudnya memulihkan. Perkataan yang agak klasik bila kita kata bugar, tapi kalau kita sebut segar bugar, itu maksudnya dah segar, makin bugar lagi pokok ataupun keadaan sesuatu benda hidup itu. Jadi kalau kita sebutkan membugarkan emosi, kita nak pulihkan balik selepas dalam keadaan berada di rumah dalam tempoh masa yang panjang, kembali ke sekolah dalam proses kita panggilkan post adaptasi ini. Jadi dalam keadaan ini kita perlukan murid-murid kita disokong emosinya supaya mereka dapat bersama-sama tahu tentang keadaan mereka, supaya pada masa yang sama mereka macam Cik Hanif cakapkan tadi, iaitu yang pentingnya bukan saja fizikal, tapi emosi. Kesedaran kepentingan penjagaan kesihatan mental atau kesejahteraan emosi itu sangat penting. Jadi ini objektif yang kita tekankan. Pertama, kita nak murid kita sedar kalau apa keadaan pun, dia sedih ke, dia marah ke, dia takut ke, dia risau ke, dia sedar itu emosi keadaan itu pada waktu itu, dan dia kena terima dan dia boleh ekspreskan dengan cara yang baik dan betul. Yang kedua, yang ni yang penting, bila cakap emosi ataupun kesihatan mental, orang tak nampak. Jadi sukar untuk kita nak kesan perubahan emosi yang berlaku pada seseorang individu, khususnya murid kita. Oleh sebab itu kita perlu kenal pasti gejala awal. Jadi untuk tahun ini, tahun 5 dan 6, kita perkenalkan saringan untuk bantu mengesan, sebab kita tengok trend semasa kanak-kanak ataupun murid kita, remaja ataupun kanak-kanak ini ada perubahan-perubahan emosi yang sangat kita kata matang lah. Dalam tempoh itu mereka juga terdedah dengan pelbagai perkara yang memberi kesan kepada diri mereka juga. Selain itu, apa yang saya ingin tekankan juga, selain pengesanan, kita dah kesan, kita kena buatlah program intervensi. Biasanya kadang-kadang kita dah saring, kita kenal, tak sempat nak intervensi dalam tempoh PKP ni. Walaupun begitu, ingin saya tegaskan, intervensi bukan sahaja bersemuka, tapi ada pelbagai pendekatan dan kaedah yang boleh kita buat untuk membantu murid menguruskan emosi mereka dengan baik. Pada masa yang sama, kita nak tahap kemahiran gaya daya tindak, coping skill dia pada tahap yang mana dia boleh kendalikan, dia uruskan emosinya dengan cara yang baik. Okay? Dan yang akhir sekali itulah kita sebut bugarkan emosi, dan pada akhirnya mereka akan disokong kesejahteraan diri dia. Jadi kita tengok murid kita ceria, gembira, rasa walaupun apa keadaan dugaan semasa pun dia akan rasa tenang, dia boleh hadapi dengan baik, dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri dia sendiri. Dan di sini kita tekankan pada dua strategi utama, iaitu bila melaksanakan program minda sihat kebiasaan baharu ini, ada dua elemen yang penting diketahui sebagai strategi untuk memastikan 4 objektif ini tercapai. Yang pertama, promosi minda sihat. Promosi ni kita tahu, promosi ni sebab apa? Kita nak murid kita tu tahu apabila mereka berhadapan dengan situasi yang tak stabil ini, mereka ada maklumat psiko pendidikan untuk memastikan mereka tahu emosi apa yang mereka hadapi, dan pada masa yang sama kemahiran-kemahiran apa yang mereka boleh lakukan. Yang kedua tu adalah kita katakan di peringkat saringan. Dan bila sebut saringan, kita tengok apa saringan-saringan baharu yang kita perkenalkan untuk murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi yang ni perlu diberi perhatian, sebab ini penambahbaikan yang baru yang kita dedahkan, yang mana kita lihat tadi
antara beberapa instrumen. Kalau kita tengok dalam saringan, kita ada senarai semak masalah murid, kemudian instrumen Wooly yang kita kenal juga dengan PHQ 2, dan kita ada soal selidik pengurusan emosi untuk murid sekolah rendah, instrumen PHQ 9, Patient Health Question, ada 9 soalan, dan instrumen Generalized Anxiety Disorder, okey, yang ada 7 soalan, GAD7. Okey, jadi kalau kita tengok jadual yang dipaparkan dalam layar ni, kalau kita nampak sekolah rendah selain senarai semak keperluan murid yang kita khususkan kepada murid tahun 5 dan 6 saja. Setakat ni kita nak fokuskan murid 5 dan 6 dulu. Okey, jadi dalam keadaan ini, apa yang kita nak mereka, kita nak tahu senarai semak ni apa punca-punca yang menyebabkan mereka dalam keadaan emosi yang tak stabil ni lah, ataupun tekan-tekan kecelaruan emosi ni. Yang kedua, kita nak tahu juga instrumen Wooly 2 soalan, dan kita dah perintis di beberapa buah sekolah rendah, kita dapati mentadbir dan analisis murid kita lebih faham dan membantu untuk kita pengesanan awal. Dan satu lagi soal selidik pengurusan emosi, ada 12 soalan untuk murid tingkatan tahun 5 dan 6 untuk jawab. Okey. Dan yang keduanya sekolah menengah, senarai semak sama, Wooly sama, PHQ 9 dan GAD 7. Kalau tengok, sebelum ni kita hanya buat senarai semak dan Wooly, tapi ada penambahan kali ni. Sebab apa sabar? Jadi saya nak maklumkan tahun ini kita dah mulakan pelaksanaan saringan secara dalam talian, iaitu sistem perkhidmatan kaunseling murid, yang mana dalam sistem ini murid hanya klik dan data tersebut terus dianalisis dan ditandakan dengan warna-warna tertentu supaya guru kaunseling kita jelas murid mana yang perlu diintervensikan terlebih dahulu, murid mana yang perlu diberi intervensi umum, murid mana yang perlu diberi intervensi khusus. Jadi kalau dapat faham instrumen ini, saya harap jelaslah. Dan satu lagi, bila kaitkan dengan promosi, itu promosi bukan kita buat permulaan sekolah saja, tapi kita buat daripada kita katakan daripada mula masuk sekolah sehinggalah hujung tahun. Promosi sepanjang tahun kita tak berhenti. Tetapi saringan, ini saringan yang kita nampak di layar, bermula 14 Jun. Jadi kita bagi penataran awal. Hari ini 6 Mei, cikgu bolehlah rancang plan murid mana, kelas mana nak buat dulu saringan, nak bawa. Sebab kita katakan saringan ni keperluannya secara bersemuka. Kita seboleh-bolehnya, sebab bila melibatkan emosi, kalau ada perkara yang memberi atau trigger pada emosi murid itu, dia boleh bertanya dan dia boleh dapatkan bantuan daripada guru kaunseling kita. Jadi bermula 14 Jun tu sekolah dibuka, murid dah kembali ke sekolah, guru-guru boleh rancang, laksana, kita panggil saringan ini dengan baiklah. Jadi itu antara prosesnya sehinggalah kita bagi tempoh Jun, Julai, Ogos, 3 bulan. 3 bulan untuk semua murid sekolah menengah dan murid tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah. Okey. Jadi itu kena fahamlah. Kita panggil penambahbaikan di sini, instrumen untuk sekolah rendah dah ada dan pelaksanaannya melalui sistem. Dan hari ini pun kita ada simulasi dan untuk menerangkan lebih detail tentang instrumen, macam mana nak takbir, macam mana nak analisis, nak faham, kita ada pakar sekretari bersama kita, Prof Mahani, untuk menjelaskan elemen ini lebih jelas. Saya akan tekan kepada macam mana nak melaksanakan seterusnya. Jadi kita lihat pula dari aspek kita panggil selain daripada strategi instrumen ini, kita faham dulu. Saya akan bagi tanda-tanda yang kita perlu kenal pasti melalui kita panggil senarai semak masalah murid ini. Kita boleh tengok slide yang berikutnya. Okey. Sebelum tu kita tengok tempoh masa dulu promosi macam saya cakap tadi, bulan pertama persekolahan sampailah tamat sesi persekolahan. Berbagai bentuklah promosi. Yang disenaraikan tadi, ada yang boleh kita buat infografik norma baru,
ada yang banyak tanya saya ni, cikgu ni, macam mana nak buat promosi dalam norma baru ni, tak boleh jumpa murid, banyak cara. Sebenarnya kita kena kreatif. Contohnya platform kita hari ni kita gunakan YouTube. Kita sekolah sekarang murid kita dekat dengan Instagram, dekat dengan TikTok, TikTok, Facebook dan macam-macam lagi media sosial yang boleh kita manfaatkan untuk perkembangan positif murid kita. Selain itu, kalau di luar bandar kita boleh aplikasi back to basic, mungkin handbill, poster, dan juga maklumat-maklumat yang kita boleh bukukan ataupun kita bagi secara edaran yang boleh membantulah. Pada masa yang sama juga, dari segi saringan tadi saya kata Jun hingga Ogos, kemudian intervensi umum, bila kita kena pasti kita akan buat intervensi umum dan khusus bermula September hinggalah Oktober. Kita bagi 2 bulan. Biasanya kalau katakan sekolah tu ada 100 orang murid, tak ramai yang akan masuk dalam intervensi khusus ni. Lebih kurang 10-20 orang. Sebab kita nak intervensi khusus ini supaya kita ada pendekatan atau cara yang terbaik untuk membantu mereka. Manakala saringan minda sihat, selepas kita intervensi, kita saring lagi, kita nak tengok tahap dia adakah bertambah baik ataupun perlu sokongan daripada pakar pula. Jadi untuk rujukan. Untuk rujukan dan pelaporan tu November saya letakkan sama sebab kita dah ada sistem. Jadi semua yang ada dalam sistem dah ada dilaporkan di peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM. Jadi kita tahulah murid mana yang boleh dibantu untuk rujukan dan sebagainya. Kalau Cikgu Lus, kalau saya nak selit sikit, kalau kata saringan pertama dan juga saringan kedua yang kita tengok tadi tu, semua akan terlibat dengan saringan pertama dengan saringan kedua, semua sekali. Okey, untuk saringan pertama, contohnya sekolah A ada 500 orang, guru kaunseling biasa kalau 500 orang, sekolah rendah ada sekolah menengah ada seorang guru kaunseling. Jadi guru di sekolah itu akan susullah ikut. Contoh kalau bilik komputer ada, bilik kaunseling ada, komputer dan sebagainya boleh susun. Jadi rotate, kita boleh buat macam kad rawatan gigi tu, kad hijau tu, mereka boleh datang, mungkin ambil masa. Setakat ni kita uji 15 minit, satu waktu saja. Di situ kita dah boleh buat sama ada sesi kelompok yang masuk dalam kita punya sesi yang berkaitan dengan fokus keempat kita, psikososial dan psikologi mental. Pada masa yang sama juga kita jumpa dengan kebanyakan murid. Kita kata semua murid lah kita jumpa. Jadi kita kenal. Kita ada profil murid, emosi murid kita secara tak langsung pada ketika kita berjumpa untuk sesi bimbingan ataupun sesi kaunseling kelompok. Kalau kita buat struktur ikut kemahiran kaunseling yang kita ada. Contoh bila saringan pertama kita ada 50 orang, yang kita kena pasti ada 5 orang. 5 ini saja yang kita akan buat intervensi dan kita saring kali kedua. Tak perlu yang 50 tadi, tak perlu. Kita ambil yang mana perlu diintervensi khusus sahaja. Jadi jangan salah faham. Biasanya ada yang akan buat 50 lagi kali kedua. Itu pemahaman yang tak betul lah. Jadi berulang kali orang sama juga. Sebab tujuan kita buat saringan, kita nak kesan awal. Jadi bila kesan awal kita boleh bantu untuk pulihkan, kita bagi kemahiran, kita bagi apa saja amalan yang boleh membantu mereka untuk mereka lebih dapat menangani keadaan-keadaan semasa berkaitan emosi mereka. Okey. So jelas cikgu ni berkaitan itu. Seterusnya kita lihat lagi bagaimana ini proses lah. Saya kata catat alih umum. Bila mula-mula dengan promosi media sihat oleh guru kaunseling, seterusnya kita ada Sungai SMA. Sungai SMA ni sekolah rendah, murid tingkatan tahun 6 dan tahun 5 sahaja. Kemudian kita ada intervensi khusus. Intervensi khusus ni ada modul-modul yang pada saya memang, walaupun norma baru ni memang praktikal lagi. Kita boleh jumpa, kita boleh bagi talian sokongan, kita boleh bertanya khabar. Yang pentingnya kita tahu keadaan murid kita lah, keadaan emosinya. Dan seterusnya bila saringan kedua hanya satu saja dia buat, instrumen pengurusan emosi. Dan kemudian kita ada bila buat saringan tu, dalam saringan tu kita kena pasti sekiranya dia tahap yang memerlukan kita rujuk pada ibu bapa untuk berbincang, konsultasi, kita maklum pada guru besar untuk jemput ibu bapa bagi dia mendapatkan kita katakan rujukan di klinik hospital pendekatan bagi murid di sekolah rendah lah. Jadi berbeza dengan murid sekolah menengah, kita lihat
Prosedurnya lebih kurang sama saja, cuma instrumennya yang lebih. Semuanya melalui sistem. Jadi kalau kita tengok senarai semak keperluan murid ni, kita nak tahu punca, yang lain-lainnya adalah tahap-tahapnya. Dan kalau kita tengok yang dipaparkan sekarang, senarai semak ni ada tambahan 5 soalan, yang mana dalam tempoh PDPR ini kita kena pasti ada isu-isu kebergantungan pada internet, yang kadang-kadang ia boleh menjejaskan emosi murid kita. Jadi 1 hingga 20 tu memang sama macam tahun lepas. Dan ada soalan 13 tu kita dah pemudahkan. Ya, betul. Bila kita dapati soalan 13 tu agak menyuruhkan murid kita. Sangat. Jadi 5 soalan lagi sebelum ni rakan dan media sosial kita dah pecahkan. Ya. Jadi dari segi situ kita akan sistem akan kategorikan lah, ya, apa punca atau sebab utama berlakunya gangguan emosi pada murid kita. Dan secara tak langsung guru boleh merancang intervensi yang bersesuaian. Kalau ada masalah peribadi, pendekatan apa yang boleh dibuat. Kalau masalah berkaitan guru dan sekolah, apa yang boleh dibuat. Kalau berkaitan ibu bapa dan keluarga, apa yang boleh dibuat. Dan satu lagi, kalau kebergantungan kepada internet, media sosial, contohnya mungkin pendekatan psikopendidikan yang boleh membantu murid-murid kita. Okey, itu dari segi apa kita panggil senarai semak lah. Okey. Itu yang kita ceritakan daripada tadi tu, macam mana pengoperasian daripada bermula pada 14 Jun akan mula promosi dan sebagainya tu, hinggalah mula promosi tu boleh awal lagi kot, boleh diawalkan. Dan juga mungkin betul kata Cik Filus tadi, kita boleh gunakan berbagai-bagai platform sebenarnya. Dalam Facebook kita ada YouTube sendiri, dan mana sekolah pun ada yang channel YouTube dia sendiri, Cik Filus. Jadi boleh menggunakan GBK kita ni, boleh menggunakan platform sekolah tu sebagai satu promosi untuk media sihat. Baiklah, sebenarnya bulan-bulan puasa ni kalau kita cakap lama sangat ni, DJ tekak tu macam haus. Tekak tu, tapi kita bukan break. Tapi break tuan-tuan jangan salah faham, husnuzon sentiasa. Sebab kita tak akan minum air pun. Kita akan ambil rehat tekak, sebab tekak dah beritahu kata so rehat sebentar. Kita rehat sebentar 3 minit insya-Allah. Silakan. Haziq, kau nak apa sebenarnya? Kau nak jadi apa? Kau tak teringin nak cari kerja ke? Memang nak, tapi susah nak cari kerja yang kena dengan minat Haziq. Kau nak jadi apa Haziq? Kau minat apa? Haziq ni mak, minat teknologi, robotik. Mana nak cari kerja kat kampung macam ni yang ada minat macam tu? Ada, cubalah kau cari. Oi, apa ce? Tengok muka kau macam tak okey je, kenapa? Alamak, mak aku bising lah, dia suruh aku cari kerja. Lah awal lah cari kerja, lek-lek lu kata muda lagi kot, lek-lek lu. Itu yang aku macam malas tu. Aduh, awal lagi kan. Haa lah, mak aku pun suruh aku cari kerja, terabut aku. Itu macam mana sekarang? Aku tak nak kerja. Okey, macam ni lah. Kalau kau tak nak, tak apalah. Aku teman Haziq pergi kerja, jom. Terima kasih lah bro. Tak ada hal. Aku pun sebab tak nama aku merungut. Membantu kan. Aku okey. Buat apa, Haziq? Tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Cik, kita orang nak minta kerja. Okey, boleh. Silakan duduk. Okey, kalau macam tu, saya cadangkan anda untuk buat minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah? Wah, ini menarik. Betul? Selamat datang ke Mohfood Enterprise, pengusaha minyak kelapa darah. Jom kita ke belakang. Okey, yang pertama kita kena pecahkan kelapa ni dulu. Okey, and
Dan cara untuk pecahkan kelapa ni ada caranya. Okey, kita kena sentiasa pusingkan buah ini Okey, sekali lagi Okey, dah nampak kerak retakan ini kita. Okey, di depan kita ini adalah mesin pelarut industri di mana kita dapat melaraskan kelajuan pemarut itu. Mesin ini, okey. Ia amat berbanding sekali dengan di rumah kita. Mesin kita di rumah kelajuannya ialah sederhana, tapi di sini kita boleh sederhanakan kelajuannya dan kita boleh tingkatkan kelajuannya lagi. Boleh sedaraskan apa ni? Okey, seterusnya kita perlu mengeringkan kita punya kelapa parut sebelum kita perah untuk mendapatkan minyak tersebut. Okey, caranya kita ambil satu genggam dan kita taburkan macam ni Oh gitu. Tapi jangan bagi dia berkelompok. Okey? Kebiasaannya untuk mendapatkan 1 liter minyak kita memerlukan 30 biji kelapa. Untuk mendapatkan 4 botol kita memerlukan 120 biji. Okey, faham? Selepas kita mengeringkan kita punya kelapa, kita akan diperah menggunakan mesin teknologi. Dan inilah hasil dia. Penat juga kerja ni kan? Betul. Bukan kan kerja biasa-biasa je. Rupanya susah juga. Korang buat apa ni? Rehat cik. Penat ke? Oh, kerja kita ni memanglah penat. Tapi semua benda ni kita boleh selesaikan dengan teknologi dan robotik. Ini baru sebahagian yang kita pakai teknologi untuk menghasilkan barangan kita. Cuba bayangkan kalau kita pakai 100% untuk menghasilkan produk kita. Apa yang akan terjadi? Lagi senang lah nanti kan? Kita punya kerja akan mudah, betul kan? Betul. Jadi, kamu berdua ni lah yang menjadi pemangkin untuk memajukan minyak kelapa darah ini dengan teknologi yang ada. Terima kasih kepada anda masih lagi pekat melekat bersama dengan kami di Bengkel Pelaksanaan Program Nasihat Kebiasaan Baru Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2021. Tetap juga bersama dengan kita Encik Muhammad Filus bin Abdullah, Penolong Pengarah Unit Pengurusan Kaunseling dan Kerjaya Murid Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih pada penonton-penonton yang menonton secara langsung sekarang ini, Encik Filus. Difahamkan 17,000 mata memandang sekarang ini. Alhamdulillah. 17,000 mata memandang, tapi dah review 10,000, jadi 7,000 ya. Jadi kita boleh up lagi, share, like dan jangan lupa untuk subscribe tuan-tuan. Sebab apa? Subscribe ni gratis guys. Gratis. Mudah sahaja. Jadi channel kita di UKKM BPHH. Jadi boleh subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng sebab selepas ini adalah jadi medium untuk kita sebarkan maklumat-maklumat ataupun apa-apa sahaja berkenaan dengan unit pengurusan kaunseling dan kerjaya bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia, insya-Allah. Jadi untuk kita sambung semula, tadi dah tahu macam mana objektif dia, apa dia strategi dan juga tarikh pelaksanaan dia dari pada 14 Jun 2021 hingga bulan Ogos, satu tarikh yang panjang untuk kita laksanakan program minda sihat ini. InsyaAllah kalau bermula daripada awal, InsyaAllah dia akan tak ada masalah kepada guru bimbingan dan kaunseling, supaya setengah cikgu kaunseling ni bukan apa, kita takut handle untuk minda sihat murid tapi cikgu yang tak berapa nak sihat. Kita takut itu. Jadi sihat dulu cikgu, insyaAllah. Saya Alhamdulillah sihat dah tubuh badan. Mental pun kadang-kadang tak pun nak sihat, tapi kita cuba untuk sihatkan. Okay, kita sambung lagi pelayaran kita. Belum sampai ke destinasi. Katanya baru lebih kurang separuh perjalanan, lagi separuh lagi insya-Allah. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Hanif. Jadi bila sebut cikgu guru bimbingan dan kaunseling kena sihat. Sihat bukan saja fizikal, emosi. Betul. Apa kata kita tunjuk tanda love dulu. Love dulu, bagi sekali. Kasih sayang dulu kita. Dalam nak melaksanakan kerja kita, kita kena ada kasih sayang yang bukan saja pada diri kita, tapi anak murid kita. Barulah kerja kita tu
bukan saja seronok, Ya, betul. tapi beronok-ronok. Ya, Tambah, saya nak bagi lagi, saya nak bagi lagi, bagi lagi sekali, bagi lagi sekali Ah, cantik. Walaupun dalam tempoh PKP beraya, dalam keadaan suasana norma baru, sebut besar raya semua. ya. Sebut Kita bagi awal supaya waktu sambut hari raya ataupun keadaan cuti tu cikgu pun tenang. Ya Allah, tenang. Jadi bolehlah jaga emosi, jaga InsyaAllah, dulu insyaAllah. keluarga-keluarga kita. Ya, betul. Lepas tu kita laksanakan dengan baik dan sebagainya. Ya. Okey. Bila sebut tentang uli ni nanti akan ada diterangkan. Saya hanya menekankan ini adalah instrumen uli yang dua soalan yang kita gunakan untuk murid sekolah rendah. Sama macam tahun lepas. Ya, sama. Sama. Cuma kita perluaskan di sekolah rendah. Ya, betul. Seterusnya nanti Prof Mahani akan terangkan lebih. Ya. Profesor Dr. Mahani akan terangkan lebih lanjut. Seterusnya kita lihat pula ini adalah berkaitan dengan PHQ. PHQ saya tandakan soalan nombor 9. Itu yang saya nak tekankan. Ya, betul. Bila mana kita kata saringan, kita nak kesan awal. Ya. Jadi bila kita kesan awal, kita ada nampak warna di situ 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi saya letak warna jingga, warna merah merah tak berapa pekat dan merah pekat. Ya. Jadi bila nampak dalam sistem murid tanda 1, 2, 3, murid ini jangan lepaskan. Tengok dan panggil untuk sesi kaunseling. Kita teroka lagi apa yang menyebabkan dia tanda nombor 9 ini. Mungkin ada kisah-kisah atau cerita yang sebaliknya. Sebab kalau kita tengok PHQ 9 ni dalam tempoh 2 minggu yang lalu, cikgu kena stres tempoh masa. Dalam tempoh 2 minggu yang lalu, apa yang menyebabkan dia tanda nombor 9 tu? Ya. Mungkin bila siapa yang menyebabkan yang dia bertanda nombor 9 tu. Okey. Dan yang kita katakan generalized anxiety disorder tu, kita nak tengok tahap kebimbangan anxiety murid kita. Sebab dalam tempoh pandemik ni banyak sangat isu-isu kebimbangan. Betul. Atau anxiety yang kadang-kadang kita tak boleh kesan. Dan ini dua perkara yang menunjukkan tanda-tanda awal lah pada saya berkaitan dengan depression, kemurungan dan juga anxiety yang guru bimbingan dan kaunseling perlu beri perhatian kepada murid-murid kita. Seterusnya kita lihat lagi dalam elemen yang mana kita katakan untuk sekolah rendah, soal selidik pengurusan emosi. Soalannya simple saja dan ia merujuk kepada perasaan murid. Kalau kita tengok murid sekolah rendah, nak cakap takut pun dia tunjuk muka dulu, Betul. baru disebut. Itu kadang-kadang perkataan takut tu susah nak sebut. Jadi kalau takut pun ada banyak. Betul. Banyak kita kata perbenaran kata lah, vocabulary-nya. Jadi takut takut segan ke, takut malu ke, takut yang betul-betul menyeramkan ke. Jadi perkataan-perkataan emosi ni kita seboleh-bolehnya bagilah vocab yang kita rasa kalau ikut perkataan yang reflect kepada emosi ini lebih daripada 4,000. Jadi kalau kita hanya kata suka, benci, sayang, cinta, jadi itu antara yang paling basic lah. Itu pun kadang-kadang kita susah Nak keluarkan. dia ada macam, yelah, macam terlekat di album kita tu. Okey, jadi saya susah untuk bertenang. Saya berasa sunyi. Jadi elemen-elemen yang kita katakan tag pada emosi ini secara tak langsung daripada 12 soalan yang kita gunakan, khususnya soalan nombor 12, saya rasa hidup ini tidak bermakna. Jadi itu pun memberi kita kalau murid kita dia rasa dia dah tak sayang diri dia, atau dia rasa ada isu yang menyebabkan dia rasa dia tak berguna, ini merupakan tanda atau kayu ukur yang kita boleh faham dan cuba teroka. Pada saya ini lebih kepada pengesanan, saringan. Jadi kalau 6 hingga 12 kita perlulah intervensi khusus, kita panggil buat sesi kaunseling ke, program-program khusus berkelompok ke, ataupun program-program psikopendidikan yang mana kita boleh susun mengikut keperluan murid kita. Seterusnya bila kita lihat soalan ini, dia ada dua, ya dan tidak. Mudah untuk murid sekolah rendah, bukan likat ya dan tidak saja. Senang. Jadi elemen ini dia boleh jawab dan dia boleh faham dan tidak merumitkan mereka untuk jawab. Soalan pun straight to the point. 1 hingga 5 tu adalah kita bagilah intervensi umum. Jom bernafas bersama-sama. Tarik nafas. Bila tarik nafas pun kadang-kadang murid kita kalau dia gelisah atau dia takut, nafas dia cepat. Betul. Tapi kalau kita
Tapi hari ni kita tak fokus lah tentang tu. Okey. Kita lebih pada pelaksanaan dan pengoperasian. Mungkin akan datang kita akan bawa lagi cara-cara pendekatan yang mana boleh membantu guru-guru kita untuk melaksanakan pencegahan dan juga intervensi yang sesuai kepada murid kita. Seterusnya, kita lihat pula dari segi ini antara elemen yang kita lihat juga bila kita dah melaksanakan program, setakat mana impaknya atau keberkesanannya. Ada tak sekolah tu buat promosi minda sihat? Ada yang kadang-kadang bila kata promosi minda sihat, dia pun tak tahu nak promosi apa, dia tak jelas. Macam saya cakapkan tadi dalam banyak perkara. Contohnya kalau nak promosi, kita boleh buat quiz. Kita boleh buat sebarkan infografik. Kita boleh buat info minda. Pagi-pagi cakap sedikit tentang apa itu gembira. Tajuk-tajuk yang simple. Jadi itu lebih pada promosi. Yang penting murid kita dapat membezakanlah kepentingan emosi itu dengan fizikal sama banyak. Betul. Jadi itu elemennya. Yang kedua, ada poster-poster meningkatkan kepentingan kesihatan mental. Di sekolah masuk, khususnya bukan saya dibeli kaunseling, laluan masuk. Sebenarnya saya tengok ada beberapa buah sekolah yang sangat proaktif, yang kita tengok perkongsian pas ni ada sekolah yang sangat kita katakan one step ahead dalam pelaksanaan program minda sihat ini. Dengan melaksana masuk pintu saja, di luar sekolah pun dah ada banner banting yang menunjukkan perkara-perkara yang berkaitan dengan minda sihat ini. Kemudian sebagai rujukan kita ada perancangan program, ada perancangan yang dibuat oleh sekolah. Contohnya saya dah letakkan 14 Jun untuk saringan. Sekolah dah susun dah. Sehingga 3 bulan tu macam mana nak dilaksanakan. Difilekan juga surat. Kadang-kadang punca kuasa atau surat-surat ni kita tak ada sebagai simpanan untuk rujukan. Jadi kadang-kadang tindakan kita tu kita tak tahu nak buat apa, dan kita tak yakin sebab kita tak ada panduan. Itu yang kita harapkan dengan pendedahan begini, guru kaunseling kita lebih terbuka, lebih jelas, lebih faham. Dan yang paling penting, tindakan dia memang yakin dia buat itu untuk kebajikan, keselamatan dan kesihatan muridnya. Itu dipentingkan. Seterusnya, secara tak langsung dalam sistem ada profil minda sihat. Kalau apa-apa berlaku pada murid, kita ada murid mana yang dikategorikan perlukan perhatian khusus, perlu perhatian umum. Jadi kita dah lagi berfokus. Tindakan ini yang sangat-sangat penting kepada murid-murid kita. Dan selain dah kita kenal pasti, jangan lupa buat intervensi. Contohnya, kita dah kenal pasti murid ada tindakan tertentu. PKP, sekolah ditutup. Takkan tindakan kita tak menghubungi parents ataupun murid itu sendiri. Itu macam kita tak ada laksanakan apa-apa intervensi. Jadi oleh sebab itu saya harap perkara ini perlu diberi perhatian khususnya untuk membantu murid kita dalam aspek intervensi. Dan setiap program, contohnya buat promosi minda sihat, buatlah 3 soalan untuk uji tahap keberkesanan impak. 1, 2, 3, 4, 5 soalan pun ada saya dah cukup. Tak perlu sampai 50 soalan untuk nak kesan. Setakat kita tahu objektif ada satu je lah kita kena pasti. Objektif tu tercapai, itu dah menunjukkan ada impak. Jadi ini membantu. Walaupun program yang kita buat tu kurang memberi impak, kita boleh kena pasti kat mana kita boleh tambah baik. Selain itu ada laporan yang ringkas bagi setiap program dilaksanakan. Kita bentangkan pada sekolah, contohnya senai semak masalah murid tu, bentang pada sekolah murid kita status emosinya macam mana. Ini keadaannya, apa yang boleh kita buat bersama-sama dengan guru-guru lain dan pentadbir di sekolah. Jadi program ini bukan sahaja secara individu tapi kolektif bersama. Dan adakan juga rujukan dan jaringan. Dalam aspek ini mungkin guru kaunseling dengan sama-sama kawasan, zon, peringkat daerah, peringkat negeri dan kebangsaan ataupun agensi-agensi berbeza untuk memastikan program minda sihat ini memberi impak berganda dalam pelaksanaannya. Okey, seterusnya kita lihat lagi apa yang perlu kita tekankan. Ini scoringnya lah. Jadi kalau bendanya cemerlang tu maksudnya perkaranya memang dah kadang-kadang report satu muka surat, 2 muka surat pun dah memadai. Kita tak perlu yang ni. Yang pentingnya didokumenkan sebagai menunjukkan bukti pelaksanaan program dan perkara itu boleh dilaporkan. Okey.
Yang ni saya rasa jelaslah untuk dimanfaatkan dan difahami lah. Betul lah, kalau Cik Pilus kata tadi 1 muka surat, 2 muka surat sebagai laporan, itu dah memadai. Kadang-kadang cikgu-cikgu kita ni, dia bayangkan mungkin kena buat sampai 8, 9, 10 muka surat sebagai laporan. Itu yang jadi menyusahkan dan langsung tak buat. Itu yang lagi masalah. Jadi 1-2 kopi pun dah memadai sebagai membuktikan program itu dilaksanakan. Betul, sebab biasalah program kita ada PDCA yang last kali A tu kita assess balik atau evaluate balik adakah program itu pada tahap yang mana. Kalau katakan 50 maksudnya memuaskan sajalah kita mencapai. Jadi pastinya kalau 50 hingga 74% tu ada perkara yang boleh kita tambah baik lagi. Okey, itu tadi. Jadi selain itu mungkin kita boleh tengok lagi elemen. Ini bantuan saya dapat tadi soalan-soalan yang mana dalam kita panggil soalan yang kita edarkan awal, ada yang tanya nak dapatkan rujukan macam mana, boleh snap link ini. Ada guru kaunseling kita yang dah inovasi lah pada saya, dia ada ilmu buku dia sharekan dengan yang lain. Banyak kebaikan bukan saja pada dirinya, pada guru-guru kita, sebab bahan ini dalam bentuk kita panggil bercetak dah kurang. Jadi dia digitalkan dan ada lagu di dalam, kalau sambil baca tu kita faham. Ini lebih kepada program-program atau kemahiran-kemahiran yang perlu diberi fokus kepada guru kaunseling kita. Mungkin kita boleh tengok secara ringkas kalau boleh dilayarkan melalui ini. Walaupun saya lihat modul ini dah orang kata establish dulu, tapi masih sangat relevan. Dalam ni ada banyak maklumat-maklumat yang pada saya sangat berguna dan memberi manfaat kepada guru kaunseling kita. Okey, kalau tak silap saya, guru kaunseling dari Melaka ni, saya kena sebut SMK, kita katakan SMK Gajah Perang atau Perak lah, macam tu lah. Jadi ini boleh jadikan rujukan. Sekolah rendah, sekolah menengah boleh baca. Elemennya tak susah, modulnya pun memang sangat-sangat berguna dan membantu. Okey, ini daripada KKM yang kita buat bersama, dan kita ada yang Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan pun ada minda sihat juga. Dan ada juga yang bertanya berkaitan dengan satu lagi buku. Kalau kita tengok buku yang kita boleh jadikan panduan, yang awal lagi tu program minda sihat, yang juga boleh jadikan rujukan kepada guru bimbingan dan kaunseling kita. Okey, seterusnya kalau katakan dalam elemen rujukan juga, saya syorkanlah apa perkara baik yang cikgu kaunseling buat, boleh jadikan dalam bentuk bercetak dan sebagainya, kongsikan ataupun dokumenkan sebagai kita katakan hasil penulisan sendirilah. Kalau kita tengok lepas ni ada satu, ini slide yang berikutnya daripada kolej tingkatan 6. Mungkin tak ada di sini. Kolej tingkatan 6 yang buat flip. Dia buat apa orang kata infografik disusun dan dibuat flip. Jadi mana-mana nak bawa dalam phone diedarkan sangat-sangat mudah. Ini yang kita katakan norma bahawa. Okey, itu jelas sekali lah yang boleh dilaksanakan. Mungkin ada soalan. Kita ada soalan tadi. Ini soalan daripada kita punya viewer. Mungkin soalan kita, ada soalan daripada kita punya penonton, tanya peranan GPLT dalam pelaksanaan minda sihat ni. Kita faham guru bimbingan lantikan, guru bimbingan dan kaunseling lantikan dalaman di sekolah rendah. Jadi sistem kita SEPKM boleh diakses oleh GBKLD juga. Jadi muridnya tak ramai lagi, mudahlah buat analisa dan ada panduan kalau ada murid yang perlu kita rasakan untuk dibantu dari segi bimbingan. Dia tak buat kaunseling, bimbingan untuk memastikan kemahiran. Contoh dalam buku tadi tu ataupun aktiviti yang kalau sekolah rendah ni lebih pada emosi. Emosi saya lukiskan ataupun guna stiker. Kita ada contoh nanti pada saya boleh jadi idea dan panduan lah. Dan pada masa yang sama peranannya sama untuk minda sihat, cuma dia buat bimbingan saja. Macam mana Cik Pilus kalau ada kes-kes yang sekarang saya pun ada baca dalam senarai soalan murid sekolah rendah dan ada kata idea tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Jadi kita tahu GPLD ni tidak terlatih dalam bidang kaunseling. Apa yang dia perlu buat?
kita ada PPD, kita ada JPN, kita ada majlis guru kaunseling. Boleh rujuk kepada guru-guru yang berpengalaman dan dalam latihan ataupun kita tahu boleh membantu, kita buat konsultasi. Jadi bila kita maklumkan kepada PPD kes murid ini, PPD akan bantu hantar guru bimbingan kaunseling untuk bantu bagi sesi kaunseling. Jadi pada saya yang paling penting kita tahu tahapnya dulu. Tindakan selepas tu kita tahu limitasi kita. Kalau bukan tahap kita untuk nak membantu melalui sesi kaunseling, kita rujuklah kepada PPD, unit HAM dan unit HAM JPN yang mana mereka sedia membantu bagi memastikan setiap isu yang dihadapi oleh GBKLD ini dapat ditangani dengan sewajarnya lah. Ya. Okey. Mungkin menjawab peranan GBLT dalam pelaksanaan media sihat ni. Terjawab soalannya. Mungkin ada soalan lagi? Ada ke soalan lagi? Sementara kita dalam pertengahan perjalanan belum Syekh lagi belum ada soalan. Mungkin ada lagi soalan-soalan yang nak ditanya dalam apa saja taklimat daripada Encik Firuz, silakan. Tak ada masalah berkenaan dengan pelaksanaan macam mana, tak tahu ke apa sebagainya. Tapi macam Encik Firuz kata tadi, bukan sahaja guru kaunseling, malah kita melibatkan semua warga sekolah itu untuk memastikan kesejahteraan mental pelajar-pelajar dalam satu sekolah tu. Berarti kalau kita terfikir kalau guru kaunseling saja nak buat seorang-seorang, dia stres. Dia stres sebab kita nak buat benda sihat. Kalau buat benda sihat, orang yang perawat dia pun stres. Allah, macam tak apa nak jadi. Jadi mungkin ada lagi, silakan Encik Firuz. Ya betul, sebab kita tak boleh kalau kita berjalan seorang rasanya penat nak berhenti. Ya betul. Tapi kalau kita jalan ramai-ramai, kalau kita penat dia dukung kita. Betul. Dia boleh kita katakan dia dukung kita tu tak pandai. Betul. Kita dukung dia. Ya. Tapi ada yang betul. Dia akan bawa kita naik kereta dia. Ya betul. Itu lagi selesa. Itu yang kita nak, orang kata kerja kita jadi lebih mudah. Kadang-kadang murid tu dalam kelas, guru tu dah nampak tanda-tanda awal melalui pemerhatian dia, maklumat yang dia ada. Tapi dia tak tahu apa tindakan sepatutnya. Jadi melalui pendekatan kesedaran kepentingan program media sihat ini, secara tak langsung guru pun boleh main peranan. Betul. Dalam aspek pentadbiran, kita kata saringan media sihat pun boleh dilaksanakan bersama. Jadi kerja tu kalau kita delegate dalam kalangan guru-guru pun boleh. Yang pentingnya dilatih dahulu, dibimbing dan mereka sama-sama turut melibatkan diri dalam program. Dan mungkin juga kalau dalam cikgu kelas, guru subjek yang selalu berdepan dengan murid-murid ni, dia nampak satu macam lain macam sikit, dari segi bahasa dia, gerak badan dia nampak lain sikit. Mungkin dia tak ada kemahiran cikgu subjek ni, dia mungkin boleh salurkan kepada guru bimbingan kaunseling untuk buat tindakan selanjutnya. Jadi pokok pangkal dia, kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling perlu bagi tahu pada cikgu-cikgu yang lain supaya bekerjasama dengan kita demi untuk bukan memudahkan kerja guru bimbingan dan kaunseling, tapi demi untuk sejahterakan mental budak-budak ataupun murid-murid di dalam sekolah. Baik, kita ada lagi dia ada lagi ni soalan ni, ada nama lagi ni. Kita nak baca nama apa? Jeffrey bin Julie. Oh, dahsyat ni. Yang Romeo and Julie kan ya. Okey, baik. Adakah murid OKU ataupun pelajar PPKI termasuk dalam pelaksanaan media sihat ni? Okey. Terima kasih. Kalau kita faham PPKI berada di sekolah aliran perdana, yang mana kita lihat murid yang berkeperluan khas ataupun kelainan kurang upaya ini, sekiranya dia ada masalah kita katakan penglihatan, pendengaran, masalah pembelajaran yang pada tahap yang normal, yang boleh melaksanakan ataupun membaca dan sebagainya dengan bantuan guru, kita teruskan. Kadang-kadang kita rasa bab emosi ni orang yang normal saja, kita abaikan, kita terlepas pandang dengan murid-murid ni, sedangkan keperluan mereka sama dengan kita. Tambah dalam tempoh pandemik ini, kalau mereka sedih, kita lah yang orang normal lah yang perlu banyak bagi sokongan kepada mereka. Jadi pada saya, semua murid selagi kita faham, macam saya cakap, saya tekankan kepada limitasi. Kalau dia boleh baca, faham dan boleh bertindak dengan baik, jadi kita boleh buat saringan. Tapi kalau katakan dia perlukan sokongan yang di luar daripada kemampuan kita, kita
kita tengok ada perubahan-perubahan yang melalui pemerhatian yang perlukan bantuan ataupun rujukan, kita teruskan dengan rujukan kepada pihak-pihak yang tertentu. Yang penting paling asas lah, murid kita kata pendidikan khas ni kita ajarlah, kalau suka pilih kita pada ikon ke, pilih gambar ke. Jadi elemen-elemen yang mana mendidik, dia faham emosi dan dia boleh uruskan emosi dia. Bukan sahaja mengurus diri, sebenarnya emosi ni kalau diurus secara tak langsung, perkara-perkara yang berkaitan dengan fizikal pun dapat diuruskan dengan cara yang cukup terbaik. Okey, itu pada saya lah. Sebab dia seiring. Kurang satu macam jalan timpang kan. Jadi mungkin walaupun murid tu PPKI, tetap juga ada hak dia untuk kita jaga emosi dia. Mungkin dia tak boleh projek daripada segi perkataan, daripada segi word daripada mulut, mungkin daripada segi behavior dia, tingkah laku dia, boleh kita tengok dia punya emosi dia. Baik, kita boleh teruskan lagi sebentar, kita tunggu lagi soalan-soalan. Seterusnya pada saya yang paling penting murid kita kena tahulah helping seeking behavior. Bagaimana cara untuk dapatkan bantuan. Kadang-kadang dia tak tahu cara nak minta tolong ni. Dia hanya nampak cikgu kaunseling kat sekolah, kawan-kawan yang rapat dengan dia. Padahal kita sekarang ada teknologi ataupun perkara yang memudahkan untuk kita berhubung. Contohnya di sekolah, boleh-bolehnya pintu masuk dalam kelas tampaklah nombor-nombor yang membantu kepada murid-murid kita ni untuk mendapatkan sokongan. Contohnya talian yang paling mudahlah 1599. Apa saja keadaan, telefon. Kalau tak, boleh WhatsApp. Dedahkan kepada murid kita macam mana dalam keadaan tertentu nak dapatkan kaunseling ke di luar waktu sekolah, ataupun keadaan-keadaan yang sukar untuk capai pada individu yang dia biasa. Ini talian yang kita boleh gunakan. Selain itu, Kementerian Kesihatan pun ada talian MH, kita panggil Mental Health Psychological Support. Dan kita ada juga talian-talian daripada yang dipaparkan ini daripada pelbagai agensi, Bulan Sabit Merah, kemudian MRA dan juga UKM, dan ada daripada Mercy dan Big Friends. Jadi pilih banyak sangat perkara yang boleh dihubungi. Selain dalam tempoh norma baru ni, guru kaunseling kita pun ada buat poster. Yang ni kita puji, usaha yang sangat proaktif. Perkara-perkara yang mana kita tahu kita susah nak jumpa, tapi melalui WhatsApp, Telegram ataupun Facebook. Tapi kita tengoklah, kalau perkara itu perlu bantuan segera, janganlah balas dengan WhatsApp lagi. Terus hubungi, tanya apa perkara. Kalau kita dah rasa perkara itu macam agak memerlukan penjelasan yang jelas, yang cepat, kita call, kita tanya, kita dengar sendiri. Boleh buat video call, tengok keadaan murid kita tu. Tapi kadang-kadang teks ni ada perkara yang membataskan kita punya perhubungan dan perbualan antara murid-murid kita ini. Jadi ini antara yang saya katakan di sekeliling kita sekolah. Ada soalan semalam, dia tanya, norma baru ni tak boleh buat program. Jadi duit PCG tu nak guna apa? Yang pentingnya pendidikan, psikopendidikan, kita boleh buat macam-macam perkara yang bercetak lah. Kalau kita katakan buku-buku yang kita rasa berguna untuk murid kita boleh beli. Ataupun kita cetak, bukukan buku tersebut, atau kita buat program yang mana program itu bukan sahaja melihat kepada psikopendidikan, tapi dalam bentuk pertandingan, kuis yang dia boleh libatkan diri, dan daripada itu kita tahu tahap atau pemahaman murid kita dalam elemen berkenaan. Itu kata norma baru ni dia macam-macam mengajar kita semua dalam keadaan baru, especially dia dalam bidang teknologi lah. Dia buat kuis ke, pertandingan poster ke, semua melalui teknologi media sosial dan sebagainya. Jadi ada lagi soalan Viewers kita daripada Tan Le Zin. Adakah instrumen minda sihat sekolah rendah sepenuhnya dalam bahasa Melayu? Okey. Sebagaimana yang dipaparkan tadi, ya, memang semuanya dalam bahasa Melayu kecuali ULI, kita ada dua bahasa lah, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manakala dari segi kita katakan yang kita sebut tadi dalam elemen soal selidik, pengurusan emosi itu ayat yang mudah berkaitan perasaan. Jadi itu yang straightforward, hanya dalam bahasa Melayu lah. Saya rasa kita pun dah buat beberapa buah sekolah, kita tengok pemahaman dan feedback daripada guru kaunseling pun menunjukkan
semua murid boleh jawab dengan baiklah. Dan cara nak terangkan emosi tu emosi yang paling orang kata asas, paling asas dan tidak menyusahkan diri kita. Diri guru kaunseling itulah untuk menjelaskan. Dan yang paling penting sekali, ada beberapa soalan yang saya lihat orang kata melalui platform lah yang berkaitan tingkah laku berisiko, yang kita katakan psychosocial negatif, yang mana isu ini yang kita rasakan perlu tindakan segera lah, penilaian kita. Sebab saya dapat soalan daripada contohnya Cikgu Zorina dari SMK Libana, kemudian Cikgu Masita Mota dari SK Balai Besar. Saya kumpulkan sekali, yang mana Cikgu Zorina ni kata muridnya dah ada tendensi untuk mencederakan diri. Dia sebut sini kelar tangan. Dia kelar tangan. Tapi kita kena tengok dua perkara ni lah. Ada yang tindakan mencederakan diri tanpa niat. Sebab dia nak meluahkan cara dia nak cope dengan sesuatu perkara, dia buat perkara yang mencederakan diri dengan tujuan dia rasa perkara itu boleh meredakan. Tapi dalam tempoh jangka masa yang panjang, dia memberi kesan kepada diri dia. Sebab sekali dia buat perkara yang mencederakan diri, ia akan memberi orang kata kesan yang jangka panjang jika tak diurus dengan baik. Sehinggalah ada tindakan kita katakan gantung diri. Jadi penilaian kita guru kaunseling boleh lihat kalau tindakan mencederakan diri itu sehingga boleh membahayakan diri dia dan orang lain, kita jangan tunggu lagi. Cik Pilus kata saringan kedua baru ni. Tak, itu spesialis. Ya, ini saya kena jelaskan betul-betul lah. Bila ada kita lihat satu dia ada idea untuk buat perkara yang membahayakan diri dia. Contohnya macam ayat digunakan gantung diri, memang jelas membahayakan diri. Jadi itu bukan kita tanya dia disebut perkataan tu, dan kita tanya pula bila dia buat tu. Semalam cikgu, maksudnya tempoh yang terdekat. Okey, dan perkara ini kita jangan tunggu lagi lah. Dia dah di tahap tindakan. Dan semalam itu menunjukkan tindakan yang segera. Jadi soalan yang kita tanya tu, bila dibuat, di mana, apa yang menyebabkan dia buat begitu, kita dapat maklumat yang jelas supaya penilaian kita tu secara menyeluruh. Jangan buat sesuatu andaian dan akhirnya ia akan orang kata kita macam kata tidak tepat lah keadaan murid tu. Jadi itu idea, dia dah ada idea, itu tahap risiko paling rendah lah. Tapi dia ada idea dan tindakan, itu dah tahap risiko sederhana. Manakala satu lagi, dia dah ada idea, tindakan tu pula segera. Itu kita panggil tindakan yang kita perlu buat dengan segera. Jangan bertangguh lagi. Sense of urgency itu penting. Jangan biarkan murid tu balik. Yang pentingnya terus maklumkan kepada pengetua kita, jelaskan dalam kita punya sesi tu. Pihak ketiga perlu penstrukturan kita, suatu perkara yang membahayakan diri murid kita atau orang lain, kita bincang sama-sama supaya murid kita jelas batas kerahsiaan itu. Kadang-kadang murid kita faham, cerita kat guru kaunseling rahsia. Tak, benda tu bahaya sebab kita nak jaga kebajikan dia, yang memudaratkan dia, keselamatan dia. Kita jelas kat situ, kalau boleh kat bilik kaunseling letak perkara yang membahayakan dirinya atau orang lain, kita akan bincang dan rujuk pada pihak ketiga. Pihak ketiga dia kena tahu, ibu bapa, pengetua atau pihak-pihak mana yang boleh berkenaan lah. Boleh membantu murid itu dalam keadaan yang kita rasakan sangat krisis. Janganlah pula kita biar balik tiba-tiba satu perkara yang tak diingini. Dan kita tanya pula dalam skala 1 hingga 10 pada tahap mana. Itu menjelaskan, nombor-nombor ni penting untuk kita fahami. Jadi pada saya, elemen ini guru kaunseling kena ada orang kata pemahaman lah, dan teroka betul. Jangan orang kata cepat buat penilaian. Jadi itu yang saya orang kata ingin tekankan lah. Berdasarkan soalan-soalan tadi, saya tengok kalau dah ada tindakan, walaupun murid sekolah rendah, konsep ibu bapa tu supaya ibu bapa ada peranan bersama. Kadang-kadang di sekolah dia okey, di rumah dia dah duduk dalam bilik sorang-sorang. Tindakan yang tak dipantau atau tak dilihat oleh sesiapa, dia akan buat tindakan yang boleh membahayakan diri dia. Jadi elemen ni lah yang perlu bantuan, yang perlu diberi pendedahan dalam aspek-aspek kesegeraan. Okey.
Okey. Jadi sebenarnya memanglah orang kata kalau kata dah jadi satu abnormal behavior kepada seseorang itu, maka tak perlulah intervensi yang kedua atau saringan yang kedua dan sebagainya, tak perlu. Kita terus macam Cik Firdaus kata tadi, terus kepada pihak yang berkenaan dengan kes dia. Kes dia kalau boleh beritahu kepada parent, beritahu kepada parent. Sebenarnya murid-murid yang di seluruh Malaysia lah saya rasa, ya sebenarnya yang menyumbang, bukan sahaja menyumbang, tapi yang perlu untuk jaga bukan sahaja warga sekolah, bukan sahaja warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang dia kata sikit-sikit cikgu dan sebagainya, tak. Sebab semua sekali. Dan kalau kita dalam bidang bimbingan dan kaunseling pun di sekolah, kalau pelajar yang menyumbang ke arah ni pun kebanyakannya daripada parenting dan sebagainya. Mak ayah, ibu bapa yang mungkin tengok ni kita punya bengkel hari ni secara rakaman dan sebagainya, parent juga memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya dalam kesejahteraan mental murid-murid ni. Okey, baik, ada soalan yang berkenaan dengan pengisian online. Pengisian online ni cikgu ni Evan ni. Dia Evan ni, dia nak tahu macam mana cara pengisian online ni. Tapi tak apa, sabar cikgu. Sabar. Setiap benda yang kita sabar ni dapat satu kemanisan di belakang cikgu. Jadi kita sabar sangat sebab apa? Pengisian tata cara macam mana nak mengisi, macam mana manual dia, kita akan terangkan pada jam 2 petang nanti cikgu. 2 petang cikgu. Pada jam 2 petang nanti cikgu pastikan terus berada nak tahu macam mana cara pengisian secara atas talian ini. Okey, mungkin ada lagi. Macam mana Cikgu Hanif terangkan tadi, sebenarnya kalau kita nak tanam pokok pun bukan peranan seorang je nak membesarkan atau nak menghidupkan pokok ni, tapi nak membangunkan insan, manusia dia perlukan bukan satu rumah tu, satu kampung, satu komuniti yang hebat. Jadi dalam elemen ini aspek mental yang kita katakan tak nampak, yang kita tahu sangat mempengaruhi kehidupan kita, kita kena ada kerjasama lah. Kita tak boleh menjadikan perkara itu masalah. Sebaliknya kita sama-sama mencari jalan terbaik untuk menyelesaikannya. Sebab benda ni silent killer je. Silent killer. Kita tak tahu, tengok ada kita kes tengok ada pelajar ataupun orang yang terjun jambatan dan sebagainya. Sebenarnya dia tak menampakkan emosi yang dia nak buat macam tu pun kadang-kadang tu. Tapi bila kita tengok dia dalam keadaan kemurungan, keadaan stres dan sebagainya, perlu kita mendekati siapa sahaja yang dapat rasakan perubahan pada diri dia. Mungkin kita baru kenal kawan itu, kita tak dapat tahu lagi macam mana perubahan diri dia sebelum ni. Tapi orang-orang yang selalu bersama tu, itu yang kita kata tu satu jaringan komuniti yang besar, masyarakat sama-sama dalam kesejahteraan. Bukan sahaja pelajar, semua orang, semua manusia, semua masyarakat perlu main peranan yang penting dalam kesejahteraan mental ni. Okay. Sangat betul, dan saya tambah lagi lah. Sebenarnya kita ada 2 telinga, dan inilah orang kata magical. Guru bimbingan dan kaunseling dalam keadaan emosi yang orang kata pandemik, krisis, keadaan-keadaan yang tidak menentu ini, berikan telinga kita. Jangan bagi satu masuk sini, keluar sini. Yang paling penting kita guna 2 telinga, 2 mata dan 1 hati. Hati ni tak apa, kita belahkan bagi untuk tunjukkan keprihatinan, kefikiran kita, dan yang paling penting peduli serta sayang kita pada anak murid kita. Dari situ insya-Allah keikhlasan tu ada, dan dengan itu saya percaya murid akan dekat dengan kita. Walaupun dalam keadaan yang tidak menentu, ini penting pada kita lah. Dan kita seboleh-bolehnya jangan sekali-kali stigmakan. Latih rakan-rakan di sekolah. Kalau ada kawan yang perlu bantuan, hubungi guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Hubungi orang yang boleh membantu. Jangan kalau katakan kawan, banyak kes kawan bagi tahu dia ada buat tindakan membahayakan diri, disimpan untuk dia sebagai rahsia. Itu tak betul. Latih murid kita. Kalau keadaan murid bagi tahu dia nak buat satu tindakan membahayakan diri dia, yang paling penting sekali adalah rujuk pada guru bimbingan kaunseling atau pihak yang boleh membantu. Bagi talian-talian yang boleh sokong dia. Sebab kita tahu, sebagaimana kalau kita sayang seseorang itu, ibaratnya kita sayang diri kita sendiri. Kalau kita selamatkan orang ataupun nyawa orang lain, ibarat kita menyelamatkan diri kita sendiri.
Jadi itu indahnya silaturahim dan kehidupan kita sebagai insan. Betul. Yang mana dalam kehidupan ini amat bermakna sekali. Betul. Dan pada saya, elemen program Minda Sihat ini, saya harap guru bimbingan dan kaunseling bersikap berhemah, ya, hemah, pada masa yang sama amalkan etika dan profesionalisme yang tinggi dalam pelaksanaannya, maklumkan kepada murid supaya mereka tahu apa yang mereka buat, untuk apa sebenarnya, untuk kesenangan dan membantu mereka. Kadang-kadang benda ni tak beli di luar dengan perkataan, tapi dapat dibantu dengan sokongan-sokongan instrumen psikometrik yang boleh membantu dalam membugarkan kembali emosi mereka. Itu yang saya nakkan. Okey. Selesai kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT selesai dalam bagaimana cara nak kendalikan program Minda Sihat, kebiasaan baru sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterangkan oleh Encik Pilus sebentar tadi. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Pilus bin Abdullah, penolong pengarah unit pengurusan kaunseling dan kerjaya murid, bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia, di atas kupasan dan juga penerangan yang jelas, saya fikirkan yang jelas, yang bagi secara overall bagaimana kita nak buat dan juga kerja buat kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Dan satu sahaja untuk guru bimbingan dan kaunseling, apa sahaja yang kita lakukan adalah satu amalan yang terbaik, dan insya-Allah balasan itu tidak dapat segera. Hari ini kita buat, esok balasan dia tidak. Dia akan dapat pada satu hari yang kita tak tahu. Mungkin satu pelajar ni kita handle dia daripada sekolah rendah, daripada sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tidak nampak hasil. Tetapi bila dia lepas belajar, dia lepas bekerja dan sebagainya, hasil tu akan ada. Jadi sabar menjadi tunggak utama bagi guru bimbingan dan kaunseling. Alert, guna dua belah telinga dan juga hati bagi kepada murid-murid. Dan dalam masa yang sama, kalau ada pengetua penolong kanan yang dengar bersama-sama kita, barisan pentadbir yang dengar bersama kita, juga perlu support sama-sama sebagai satu platform yang sangat cantik supaya kita bergerak sama-sama. Ibarat minta tali je terus. Kalau minta tali seorang je tu pakat bertarik, mampu tak boleh. Jadi kita kena sama-sama tarik dalam kiraan yang sama. Dalam kiraan yang sama, seria sekata pegang tangan pun sambil jalan cantik je. Jadi seronok lah gitu, supaya matlamat kita sampai. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada Cikgu Ani, saya di akhir perkongsian ni saya mengucapkan depan kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri pada semua guru bimbingan dan kaunseling seluruh Malaysia yang sentiasa dekat dengan hati saya. Kalau sebut di utara, di selatan, di tengah, di Sabah, Sarawak, Labuan, seluruh Malaysia yang menyaksikan, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, hari yang mulia pada kita semua. Saya ucapkan kita gembira dengan cara kita. Semoga kita diberi keberkatan dan rahmat. Dan saya mohon maaf berzahir dan batin pada yang tidak merayakan. Kita turut sama-sama cuti raya, manfaatkan cuti itu dengan ahli keluarga. Yang penting keluarga gembira, pasti insya-Allah kita pun gembira. Saya kalau bak raya ni teringat lemang, teringat ketupat arwah mak, teringat. Dia teringat tu, terus teringat ni. Jadi bila teringat ni kita puasa lagi kan, kan. kalau teringat tu tak batalkan puasa kan? Tak batal. Insya-Allah tak batalkan puasa, masih lagi stay tune saya berpuasa sekarang ni. Mujung lah. Jadi mu nak raya pula lepas ni. Kita buanglah tajuk ni, kita bagi tajuk raya. Okey, baik. Walaupun itu ada kadang menyumbangkan kepada stres juga tu, tak boleh balik raya dan sebagainya 2 tahun tu, tak boleh balik. Tapi tak apalah, uruskan stres dengan baik. kita akur dengan apa sahaja yang diberikan, ikut SOP dan sebagainya. Takbirlah dengan anak-anak di rumah, nak buat macam mana kan, kita ikut pada apa-apa. Terima kasih banyak. Saya sudahi slot kita pada kali ini dengan kalimah suci